Okey, seterusnya adalah keluarga alam protista. Bila start daripada protista, yang video sebelum ini adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Yang ketiga adalah protista, ia adalah organisma eukariot. Eukariot mempunyai nukleus dan membran nukleus dan organel yang ada membran. Jadi start sini baru dia ada organel yang kita belajar masa dekat tempat dulu. Paramecium lah, ameba lah, itu semua adalah protista. Okey, jadi kita tengok ciri dia satu persatu. Dia juga sama ada dia boleh unicell atau multicell. Lepas ni kita tengok contoh. Ia boleh juga heterotroph, iaitu dia bergantung pada benda lain untuk dapatkan makanan, ataupun autotroph, menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, atau kedua-duanya. Dia boleh buat salah satu, tengok pada keadaan. Okay. Kalau contoh dia duduk di dalam macam ni contoh Euglena ni kan, Euglena. Okay, contoh Euglena ni dia diletakkan dalam kawasan yang gelap, yang tak ada cahaya matahari berhari-hari. Dia ada kloroplas. Jadi bila dia tak ada cahaya matahari, dia tidak boleh buat fotosintesis. Jadi dia switch kepada heterotroph. Ya gitu. Okay, dan pembiakan aseks dan seks. Jadi dia boleh buat pembiakan seks, iaitu ada gamet jantan dan gamet betina. Dan aseks biasanya memang belahan dua. Gitulah, ataupun penunasan jika kekurangan makanan. Okey, dan protista ni ada 3 jenis. Okey, yang biasa dah jumpa dulu adalah protozoa seperti Paramecium sp, Ameba sp dan Euglena sp. Okey. Yang kedua adalah alga, yang ketiga adalah kulapuk lende. Jadi kita tengok contoh gambar satu persatu. Yang ni awak kena tahulah ni. Okey, kalau contoh yang di atas ni macam biasa. Kalau tak kenal lagi tak tahu ni. Ameba sp, spesies. Okey, yang ini adalah Paramecium spesies. Okey, ini adalah Chlamydomonas. Okay, nama dia. Dan ini adalah Spirogyra. Ini adalah contoh alga. Alga ni awak nak bayangkan dia berwarna hijau. Jadi, alga-alga ini dia mempunyai kloroplas. Walau ini, Spirogyra ni, ini adalah satu sel dia. Ni satu sel. Ini adalah sel yang nombor 2. Okay, satu sel. Jadi Spirogyra ini adalah haiwan protista yang multisel. Kalau Chlamydomonas ni adalah unicell seperti Paramecium dengan ameba. Okey, itu contoh alga. Dan yang ketiga ialah kulapuk lende. Okey, kulapuk lende ataupun nama dia lain adalah Fusarium polycephalum. Okay, kulapuk lende. Kulapuk lende ni kalau dok silap dia ada dekat, yelah dekat kolam-kolam macam tu. Dia duduk dekat dinding-dinding. Macam tu. Okay. Next, kita pergi kepada fungi. Keluarga keempat iaitu fungi. Okay, ia adalah organisma eukariot. Ada membran nukleus, ada organel yang mempunyai membran. Okay, dan dia juga boleh unicell atau multicell. Dan dia awak kena ingat sifat dia adalah heterotroph. Heterotroph ni macam mana? Okay, heterotroph ni dia duduk banyaklah. Kang tadi saya kabarlah. Heterotroph ni dia mengambil makanan daripada sumber lain. Contoh dia boleh menjadi parasit. Okay, dan juga saprofit. Saprofit ni menumpang pada benda mati.
Tu sebabnya kita banyak jumpa fungi dekat pokok-pokok kayu mati. Semua tu. Okay. Jadi contoh-contoh. Sebelum tu nombor 4. Dinding sel diperbuat daripada kitin. Dan badan dia terdiri daripada jaringan haifa ataupun miselium. Macam mana? Nanti saya tunjuk satu-satu. Okay. Ada beberapa contoh. 3 contoh yang saya letakkan di sini. Yang pertama ialah yeast. Yeast. Tapi kalau bahasa kampung dia ragi lah. Orang buat roti tu. Okay, tapi kita tak sebutlah perkataan ragi ni. Kita guna yeast. Saccharomyces cerevisiae. Allah. Guna yeast je lah. Okay, tengok yeast. Ni bentuk dia. Yang kedua adalah cendawan. Cendawan macam biasa. Kalau awak tengok dia punya haifa. Ni haifa. Ni jaringan haifa. Dia bersambung antara satu sama lain. Gini. Jadi dia banyak haifa. Okay, dia bersambung-sambung. Dan yang ketiga adalah kulapuk roti. Okay, kulapuk roti. Dia banyak apa dah? Nak kenal dia juga, dia banyak juga haifa ni. Memang dia banyak haifa pun sebenarnya untuk fungi ni sporangium. Dia awak kena cam lah. Cam struktur bentuk dia macam mana. Tu. Okay. Dan yang keempat, yang kelima adalah plante. Okay, plante ni senang saja, dia adalah tumbuhan biasa. Selain daripada fungi, selain daripada eukariot, prokariot tadi tu. Selain daripada eubacteria, archaebacteria lah, apalah. Okay. Jadi tumbuhan ini dia adalah organisma eukariot. Okay. Bila setiap kali awak jumpa perkataan ni, awak tulis lalu anda eukariot tulis mempunyai membran. Okey, tulis belakang. Okey, dan dia adalah multisel, haiwan yang banyak tumbuhan yang banyak sel. Foto autotrof. Okey, foto bermaksud cahaya, autotrof buat makanan. Jadi maksudnya dia akan buat makanan jika ada cahaya. Maksudnya iaitu fotosintesis. Ingat, foto ni bermaksud cahaya. Jadi dia spesifik. Dia bukan autotrof sahaja. Dia adalah foto autotrof. Okay, yang keempat, dia boleh membiak melalui pembiakan seks dan aseks. Okay, pembiakan seks kita tahu dah. Kalau pokok, dia mesti melibatkan bunga. Okay. Jadi kalau yang ni macam contoh macam halia, macam kunyit, macam lengkuas, dia keluar melalui umbisi. Ni benda gitu. Okay, tunas-tunas dia keluar daripada umbisi. Itu maksud penunasan. Okay, ataupun vegetatif. Okay, nombor 5, badan terdiri daripada jaringan. Oh, ni salah ni. Saya dah ingat delete. Okay, nombor 5 salah. Okay, dan contoh semua jenis tumbuhan. Dah kira lah. Okay, dan last one adalah animalia. Organisma eukariot, multisel, sama heterotrof. Sebab mana animalia ni? Iaitu haiwan dan manusia. Okay, dua-dua ni mana dia autotrof, mana dia buat makanan sendiri. Semuanya diambil daripada benda lain. Jadi heterotrof ni ada 3 untuk animalia. Carnivore, herbivore dan omnivore. Okay, dan dia hanya membiak melalui pembiakan seks sahaja, iaitu ada gamet jantan dan gamet betina. Dikelaskan kepada vertebra dan invertebrata. Ni ada tulang belakang. Yang ini tiada tulang belakang. Dan contoh adalah semua jenis haiwan. Jadi setakat tu saja PDP kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.